Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Engineer Dr. Abdul Murad bin Zana Abidin. Saya adalah seorang jurutera mekanikal penguasa kanan di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia. Saya akan berkongsi dengan anda tentang pengurusan tenaga yang cekap di dalam bangunan. Cuba bayangkan anda adalah seorang pekerja di dalam bangunan. Anda pasti akan melihat senario seperti ini di dalam pejabat. Komputer peribadi, mesin pencetak, hatta komputer riba yang tidak tertutup selepas waktu bekerja. Bagaimana pula dengan peralatan pejabat yang diguna bersama seperti mesin fotokopi dan mesin pencetak yang dikongsi secara network? Jika kita tergolong di dalam kalangan pekerja yang pulang lewat ke rumah, kita pastinya akan menutup komputer peribadi dan juga peralatan yang lain secara tanpa disuruh dan juga memastikan kesemua peralatan pejabat di tempat kerja telah ditutup sepenuhnya. Jadi, apakah makna semua ini? Kita menyaksikan pembaziran tenaga yang berlaku di dalam pejabat. Kita sebagai ahli isi rumah pastinya akan merasa terkejut bila melihat bil elektrik rumah kita mendadak dan meningkat naik dari tiap-tiap bulan. Sehubungan dengan itu, kita juga akan berusaha untuk memastikan penggunaan bil elektrik dijimatkan. Seharusnya sikap yang sama juga kita perlu amalkan semasa kita bekerja di dalam pejabat. Adakah kerana kita tidak membayar bil secara terus untuk bil pejabat kita? Kita harus ingat bahawa sesuatu yang tidak dibayar bukan bermakna ianya percuma. Ianya hanya bermakna orang lain yang akan membayar untuk kita. Dan kebanyakannya yang membayar itu ialah pembayar cukai. Di samping itu juga, kita akan melihat di dalam pejabat ada setengah-setengah pejabat di mana tingkap dan pintu di ruang berpenyaman udara dibiarkan terbuka. Di samping itu juga, kita akan melihat sistem lampu di ruang koridor tempat kita bekerja akan dipasang walaupun cahaya matahari telah ada di dalam kawasan bangunan tersebut. Contoh pembaziran tenaga yang lain adalah sistem penyaman udara yang tidak disenggara sepenuhnya, seperti menara penyejuk yang tidak dicuci secara bulanan. Ia juga mengakibatkan pembaziran tenaga dan juga sistem penyaman udara yang tidak beroperasi secara efektif. Sistem otomasi bangunan yang tidak dikalibrasi dengan betul dan juga tidak disegara dengan sepenuhnya juga boleh menyebabkan pembaziran tenaga yang tidak terkawal. Penapis untuk peralatan penyaman udara yang tidak senggara menyebabkan prestasi peralatan sistem penyaman udara akan terjejas dan juga akan menyebabkan penggunaan tenaga yang berlebihan yang tidak dikawal dengan sepenuhnya. Pengurusan tenaga di dalam bangunan adalah isu yang berlaku di peringkat global dan juga di peringkat negara. Menurut laporan Agensi Tenaga Antarabangsa ataupun International Energy Agency (IEA) pada April 2019 menyatakan bahawa 55% penggunaan tenaga elektrik di seluruh dunia adalah daripada sektor bangunan. Sektor bangunan juga menyumbang sebanyak 28% daripada pelepasan karbon secara global dan pelepasan karbon ini meningkat 1.7% pada tahun 2018 berbanding tahun sebelumnya. Di peringkat dalam negara pula, kerajaan telah mengeluarkan Green Technology Master Plan bermula tahun 2017 hingga 2030, di mana ianya menyebutkan fakta bahawa nisbah tenaga daripada bangunan di dalam negara adalah sebanyak 15%. Data yang diperolehi daripada Suruhanjaya Tenaga tentang penggunaan tenaga elektrik daripada tahun 1980 hingga 2015 tidak menunjukkan tanda-tanda yang ianya akan berkurangan. Maka dengan itu, di Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP21 di Paris pada tahun 2015, kerajaan Malaysia telah berikrar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Dari segi dasar negara pula, kita mempunyai misi nasional 2006 hingga 2020 yang mana salah satu daripada terasnya adalah meningkatkan kualiti hidup dengan meningkatkan kecukupan dan kecekapan tenaga termasuk mempelbagaikan sumber tenaga. Di samping itu,
Rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016 hingga 2020 menetapkan teras strategik yang ke-6 iaitu menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan. Di dalam teras strategik ke-6 itu, terdapat salah satu strategi iaitu memperluaskan langkah pengurusan permintaan tenaga untuk bangunan, industri dan isi rumah. Di dalam Green Technology Master Plan Malaysia, telah ada perancangan untuk meningkatkan bangunan hijau untuk kategori sektor awam ke arah mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 98.2 kiloton CO2 menjelang tahun 2020. Dan Dasar Teknologi Hijau Negara untuk Rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya menetapkan pengurangan secara signifikan dalam penggunaan tenaga negara. Jadi apakah sumbangan JKR di dalam kesemua perancangan kerajaan ini? JKR telah pun melancarkan garis panduan mewujudkan dan melaksanakan sistem pengurusan tenaga untuk bangunan-bangunan kerajaan pada tahun 2014 dan telah disemak semula untuk versi baharu pada tahun 2017. Jabatan Kerja Raya Malaysia sebagai agensi perunding teknikal untuk kerajaan adalah komited dalam membantu agensi kerajaan ke arah menggunakan tenaga secara cekap yang menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon ke alam sekitar. Di dalam garis panduan tersebut, terdapat beberapa aspek yang boleh diguna pakai untuk agensi-agensi kerajaan dalam memastikan penggunaan tenaga yang cekap di dalam bangunan. Salah satunya ialah Pelan Induk Pengurusan Tenaga. Bagaimana hendak menentukan dasar pengurusan tenaga jabatan? Prosedur perolehan yang berkaitan dengan pengurusan tenaga yang cekap di dalam bangunan? Bagaimana untuk melantik jawatankuasa pengurusan tenaga? Prosedur operasi dan pemantauan tenaga di dalam bangunan? Bagaimana pelaporan tentang pengurusan tenaga harus dibuat? Dan juga dokumentasi serta template yang diperlukan untuk agensi kerajaan mewujud dan melaksanakan sistem pengurusan tersebut. Sebagai salah satu kajian kes yang telah pun dilaksanakan oleh Ibu Pejabat JKR Malaysia ialah pewujudan dan pelaksanaan sistem pengurusan tenaga di kompleks JKR sendiri, di mana terdapat 6 blok bangunan di dalam kompleks itu tersendiri dengan jumlah kawasan seluas 30,993 meter persegi. Di dalam sistem pengurusan tenaga, audit tenaga telah pun dilakukan untuk mengenal pasti potensi-potensi langkah-langkah penjimatan tenaga yang boleh dilaksanakan di dalam kompleks tersebut. Di antara langkah-langkah penjimatan tersebut ialah langkah-langkah penjimatan tanpa kos, seperti menutup 80% sistem lampu di pejabat sewaktu makan tengah hari. Kedua, memastikan operasi sistem penyaman udara ditetapkan pada 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Yang ketiga, menutup peralatan-peralatan elektronik seperti komputer, mesin pencetak dan juga sistem penyaman udara selepas waktu bekerja. Yang keempat, melaksanakan kempen kesedaran penjimatan tenaga untuk penghuni bangunan dan juga pegawai-pegawai bangunan yang bertugas. Peralatan audit tenaga yang digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, power logger untuk mengambil bacaan jumlah penggunaan kuasa sistem penyaman udara di papan suis utama sistem penyaman udara. Yang kedua, clamp meter untuk mengambil bacaan arus dalam unit ampere di distribution board bagi peralatan penyaman udara yang menghasilkan arus malar ataupun constant current. Yang ketiga, data logger untuk mengambil bacaan suhu dan kelembapan relatif ataupun relative humidity dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat adalah sling thermometer untuk mengambil bacaan suhu dry bulb dan wet bulb untuk setiap 1 jam. Kelima, ultrasonic flow meter, iaitu suatu alat
untuk mengukur kadar aliran air sejuk di dalam sistem penyaman udara. Keenam, temperature sensor, suatu peranti yang mengukur suhu air sejuk di dalam sistem penyaman udara. Dan yang terakhir, CO2 meter untuk menentukan bacaan tahap karbon dioksida di setiap bilik. Hasil daripada pelaksanaan sistem pengurusan tenaga yang cekap, Jabatan Kerja Raya Malaysia telah menerima pengiktirafan daripada SIRIM, iaitu pengiktirafan ISO 50001 berkenaan sistem pengurusan tenaga. ISO 50001 sistem pengurusan tenaga telah pun diintegrasikan ke dalam sistem pengurusan bersepadu JKR bersama-sama ISO 9001 sistem pengurusan kualiti, ISO 14001 alam sekitar dan juga OSHAS 18001 keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan untuk sesuatu bangunan tidak terhad kepada langkah penjimatan tanpa kos. Ianya juga melibatkan penjimatan yang membabitkan kos. Salah satu langkah yang telah dilaksanakan di kompleks JKR ialah penggantian sistem penyambut udara jenis chill water system untuk kompleks JKR, terutamanya di Blok F. Di samping itu juga, langkah penjimatan tenaga yang telah dilaksanakan ialah penukaran sistem lampu daripada sistem lampu biasa kepada lampu LED. Seterusnya, perpasangan air cool package untuk Blok D dan perpasangan digital power meter untuk kesemua Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E dan Blok F. JKR Energy Online System atau singkatannya Genesis adalah perisian berasaskan web yang membantu pemilik bangunan membuat pemantauan dan juga pelaporan berkenaan pengurusan tenaga di dalam bangunan. Ianya adalah salah satu daripada usaha JKR untuk membantu agensi-agensi kerajaan untuk memantau dan juga mengurus tenaga di dalam bangunan dengan lebih cekap. Genesis mempunyai beberapa ciri utama seperti berikut. Yang pertama, dashboard yang menunjukkan maklumat secara keseluruhan tentang penggunaan tenaga elektrik di dalam bangunan. Ciri yang kedua iaitu daftar data di mana pengguna bangunan boleh memasukkan input data tentang penggunaan tenaga di dalam bangunan. Dan ciri yang ketiga ialah pengguna, iaitu senarai pengguna-pengguna yang telah dilantik untuk memasukkan input data penggunaan tenaga di dalam bangunan. Di dalam paparan dashboard, terdapat ciri di mana pengguna boleh menentukan lokasi bangunan dan juga tempoh penggunaan tenaga digunakan. Ciri yang kedua ialah paparan penggunaan tenaga secara bulanan berbanding penanda asas penggunaan tenaga ataupun dalam bahasa Inggerisnya baseline. Ciri ketiga di dalam dashboard adalah maklumat tentang kos, iaitu penjimatan tenaga secara bulanan dan juga secara kumulatif, penjimatan dari segi wang ringgit secara bulanan dan juga kumulatif, dan juga building energy intensity untuk setiap bangunan. Ciri yang seterusnya adalah penjimatan yang terkumpul untuk setiap bangunan. Dan ciri yang terakhir di dalam paparan dashboard adalah maklumat pengurangan karbon untuk sesebuah bangunan. Ciri utama yang kedua iaitu daftar data mempunyai paparan yang membolehkan pemilik bangunan untuk mengisi data bulanan daripada bil utility. Ada dua parameter dalam bil utility yang perlu dimasukkan di dalam daftar data ini, iaitu penggunaan tenaga dalam kilowatt hour dan juga kos utility di dalam ringgit Malaysia. Selepas data dimasukkan, paparan di dalam daftar data ini akan menyenaraikan senarai penggunaan tenaga pada setiap bulan data itu telah dimasuki. Ciri utama yang terakhir untuk Genesis adalah paparan pengguna, di mana ianya menunjukkan senarai pengguna yang telah pun dilantik untuk
mengisi data penggunaan tenaga elektrik di dalam bangunan. Di dalam paparan ini, kita boleh melihat nama pengguna, nombor IC pengguna masing-masing, lokasi di mana pengguna itu berada dan juga peranan pengguna masing-masing. Sistem pengurusan tenaga mempunyai banyak faedah. Ianya boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat output, di mana operasi fasiliti yang mengamalkan sistem pengurusan tenaga ini akan menjadi lebih berkesan. Di samping itu, pemantauan ke atas penggunaan tenaga elektrik dalam bangunan juga akan lebih berkesan. Faedah utama yang kedua, iaitu keberhasilan atau dalam bahasa Inggerisnya outcome. Keberhasilan yang akan didapati hasil daripada pelaksanaan sistem pengurusan tenaga ini ialah belanja mengurus jabatan akan dapat dikurangkan serta prestasi fasiliti jabatan akan meningkat. Faedah utama yang terakhir, iaitu impact, adalah ianya dapat menambah kesedaran berkenaan kelestarian di kalangan penjawat awam. Secara keseluruhannya, pengurusan tenaga yang cekap membantu menyumbang kepada pengurangan jejak karbon negara. Salah satu daripada langkah-langkah penjimatan dengan kos yang dilaksanakan di kompleks JKR adalah penggantian sistem penyaman udara di Blok F. Kerja-kerja penggantian ini membabitkan penggantian sistem loji pengokol ataupun chiller, sistem pump, dan juga sistem elektrik yang membabitkan switchboard. Langkah-langkah penjimatan ini dilaksanakan selepas langkah-langkah tanpa kos telah mencapai tahap penjimatan yang maksimum. Maka dengan ini, saya akan kongsikan kerja-kerja penggantian yang terlibat. Sistem loji pengokol ataupun chiller yang digantikan di dalam Blok F ini adalah daripada jenis yang berkecekapan tinggi. Chiller berkecekapan tinggi ataupun high efficiency chiller berupaya untuk memberikan penyejukan dengan menggunakan tenaga elektrik yang amat rendah. Dan kita juga berupaya untuk membuat pemantauan dan juga memastikan penjimatan tenaga tercapai dengan melihat parameter-parameter seperti yang kita lihat di paparan chiller ini. Paparan chiller ini akan menunjukkan data-data parameter-parameter yang berkaitan kecekapan tenaga yang membolehkan kita memantau penggunaan tenaga untuk sistem penyaman udara secara keseluruhan di Blok F ini. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat di paparan panel chiller ini berupaya untuk merekodkan suhu air ke dalam chiller dan juga suhu air keluar chiller. Daripada itu, kita boleh menentukan beban penyejukan yang disalurkan kepada bangunan ini. Chiller ini juga boleh merekodkan bekalan elektrik yang digunakan dalam membekalkan penyejukan yang diperlukan untuk bangunan ini. Sistem otomasi bangunan adalah sistem yang memantau keseluruhan operasi perkhidmatan di dalam bangunan bagi memudahkan ia memantau dan juga pencapaian tenaganya direkodkan. Seperti yang kita lihat di sini, ianya dilakukan secara berkomputer dan juga secara network. Di dalam paparan ini, seperti yang kita lihat, sistem otomasi bangunan memantau kesemua sistem di dalam bangunan. Contohnya, sistem penyaman udara, sistem pencegah kebakaran dan juga sistem elektrik. Kalau dilihat di sini, ianya memberikan satu paparan ringkas kepada sistem penyaman udara. Contohnya di dalam paparan ini, di mana kesemua operasi, kesemua parameter dan juga penjimatan tenaga yang dihasilkan dapat dilihat secara terus dan juga secara real time.
Contohnya seperti sistem pengokol, di mana kita boleh melihat berapa banyak chiller atau loji pengokol yang beroperasi dan juga menara penyejuk yang mana yang sedang beroperasi ataupun yang tidak beroperasi. Dan di sini kita akan melihat parameter-parameter untuk pam yang mengalirkan air sejuk ke dalam bangunan. Dan kita juga dapat melihat status operasi komponen-komponen untuk sistem penyaman udara tersebut. Salah satu komponen sistem penyaman udara yang dikawal oleh sistem otomasi bangunan ialah unit kendalian udara ataupun dalam bahasa Inggerisnya Air Handling Unit. Kependekannya adalah AHU. Kalau kita lihat di dalam paparan ini, sistem otomasi bangunan boleh mengesan ke semua data yang terdapat pada unit kendalian udara. Contohnya, kalau kita melihat kepada udara segar yang masuk ke dalam unit kendalian udara, kita boleh mendapat data seperti suhu udara dan juga kelembapan relatif udara segar tersebut. Selain daripada itu, sistem otomasi bangunan boleh juga mengesan data untuk gelung penyejuk ataupun dalam bahasa Inggerisnya cooling coil, di mana kita boleh mendapat data untuk parameter seperti air yang masuk dan juga air yang keluar daripada gelung penyejuk. Selain daripada itu, kita boleh juga mendapat status kipas yang beroperasi di dalam unit kendalian udara, seperti kadar aliran udara yang dibekalkan ke dalam bilik. Akhir sekali, sistem otomasi bangunan boleh juga memberi kita sejarah operasi unit kendalian udara itu sendiri. Ini amat penting untuk mengenal pasti jangka hayat unit kendalian udara yang telah dipasang di dalam bangunan ini. Kerana dengan mengetahui sejarah operasi unit kendalian udara ini, kita boleh mengenal pasti kerosakan yang terdapat pada unit kendalian udara itu dan juga memberi peluang kepada kita untuk membuat penggantian dan juga untuk mengenal pasti kerosakan yang berlaku yang akhirnya akan memberi kesan kepada penggunaan elektrik sekaligus memberi kesan kepada penjimatan tenaga untuk unit kendalian udara ini. Salah satu kelebihan sistem otomasi bangunan ini adalah ia boleh membantu pengguna bangunan memantau kesemua sistem perkhidmatan di dalam bangunan tanpa memerlukan pemeriksaan secara manual ke atas setiap satu komponen sistem dalam bangunan tersebut. Sebagai contoh, di dalam paparan ini, kalau kita lihat pelan bangunan dalam contoh ini adalah menara kerja raya, pengguna bangunan boleh melihat dan juga memantau kesemua peralatan-peralatan di dalam bangunan, contohnya untuk aras 16 di bangunan ini, di mana kita boleh melihat senarai kesemua peralatan seperti fan coil unit, switchboard dan juga variable air volume. Sekiranya saya ingin melihat perincian pada setiap satu komponen di dalam bangunan ini, apa yang saya perlu lakukan ialah untuk klik salah satu daripada komponen ini dan saya boleh melihat kesemua data-data untuk setiap komponen peralatan tersebut. Selain daripada pemantauan secara khusus, sistem otomasi bangunan juga membolehkan kita untuk membuat pemantauan secara keseluruhan. Kalau kita lihat di skrin ini, kita akan lihat paparan di mana kita akan melihat energy summary ataupun paparan penggunaan tenaga secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa komponen yang kita boleh lihat untuk memudahkan kita membuat pemantauan. Contohnya, yang pertama ialah annual summary, di mana kita boleh melihat penggunaan tenaga secara keseluruhan untuk bangunan ini selama setahun, di mana kita ada beberapa komponen seperti tenaga yang diperbaharui yang digunakan di dalam bangunan ini dan juga kecekapan tenaga yang dicapai untuk bangunan ini dan juga penggunaan tenaga secara keseluruhan. Di samping itu, kita boleh melihat juga apa yang dinamakan current performance, iaitu prestasi bangunan secara harian. Bermakna semasa saya bercakap sekarang, kita boleh melihat penggunaan tenaga seperti power, kuasa elektrik yang digunakan, suhu dalaman bangunan, tahap karbon dioksida di dalam bangunan dan juga tenaga yang digunakan untuk penyejukan.
Di samping itu, kita boleh melihat apa yang dinamakan maximum demand, iaitu penggunaan tenaga elektrik secara maksimum yang dibekalkan oleh tenaga nasional berhad. Dan kita boleh melihat jumlah tenaga yang digunakan berasaskan sistem perkhidmatan dalam bangunan yang ada di dalam bangunan ini. Kita boleh melihat chiller plant ataupun sistem penyaman udara. Kita boleh melihat tenaga yang digunakan untuk sistem lampu. Kita boleh melihat tenaga yang digunakan untuk sistem lift. Dan akhir sekali, kita akan dapat total energy usage ataupun penggunaan tenaga secara keseluruhan. Dan kita juga dapat melihat prestasi untuk sistem air di dalam bangunan ini, seperti yang kita lihat di dalam table water consumption. Salah satu komponen yang penting di dalam sistem otomasi bangunan adalah apa yang dinamakan sebagai Direct Digital Controller. Seperti ini. Fungsi Direct Digital Controller ataupun kependekannya DDC adalah untuk mendapatkan signal atau isyarat daripada komponen-komponen sistem perkhidmatan mekanikal dalam bangunan untuk disalurkan kepada sistem otomasi bangunan di dalam bilik kawalan. Cara ianya berfungsi ialah mengambil data di dalam bentuk digital ataupun analog daripada devices ataupun sensors yang berada di dalam, contohnya, bilik unit kendalian udara. Fungsi Direct Digital Controller ini adalah mendapatkan data unit kendalian udara dalam parameter suhu, kadar aliran, tekanan dan juga parameter yang berkaitan dengan sistem penyaman udara. Direct Digital Controller ini menerima isyarat ataupun signal dalam bentuk digital ataupun analog dan akan disalurkan kepada sistem otomasi bangunan yang berada di dalam bilik kawalan. Secara keseluruhannya, sistem otomasi bangunan amat memudahkan pengguna bangunan untuk memantau prestasi tenaga ke semua sistem perkhidmatan dalam bangunan ini. Sistem penyaman udara adalah sistem perkhidmatan di dalam bangunan yang memakan tenaga yang paling tinggi. Sistem penyaman udara direka bentuk bagi memudahkan keselesaan pengguna di dalam bangunan dengan menyalurkan udara yang terawat ke dalam bilik-bilik di mana penduduk menghuni. Walau bagaimanapun, aspek penyelenggaraan harus diambil kira bagi memastikan sistem penyaman udara berfungsi dan beroperasi dengan cekap tenaga seperti yang telah direka bentuk. Di hadapan saya ini adalah salah satu komponen sistem penyaman udara yang dinamakan unit kendalian udara. Fungsi unit kendalian udara ini ialah untuk menyalurkan udara yang telah dirawat melalui sesalur ke dalam bilik-bilik penghuni bangunan. Apa yang saya lihat di sini adalah salah satu komponen unit kendalian udara yang digelar penapis udara. Penapis udara ini berfungsi untuk melindungi komponen di dalam unit kendalian udara seperti gelung penyejuk dan juga fan ataupun kipas daripada benda asing seperti debu ataupun kotoran. Penapis udara ini sepatutnya harus disenggara secara berkala, sama ada sekurang-kurangnya dicuci ataupun diganti semula. Jika penapis udara ini tidak disenggara dengan sempurna dan juga berkala, ia akan mengumpulkan segala benda asing dan juga kotoran hingga menyebabkan penapis ini menjadi kotor. Bila penapis ini menjadi kotor, ia akan menyukarkan kipas untuk menyedut udara yang berada di dalam bilik ini untuk dirawat. Seterusnya, ia akan menyebabkan kipas beroperasi menggunakan tenaga elektrik yang lebih tinggi dalam usaha untuk menyalurkan udara melalui sesalur ini ke dalam bilik-bilik penghuni bangunan. Aspek penyelenggaraan adalah satu aspek yang sangat kritikal
dalam memastikan pengurusan tenaga yang cekap di dalam bangunan. Kesimpulannya, penyelenggaraan yang kurang sempurna seperti ini boleh menyumbang kepada pembaziran tenaga elektrik.